Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini kita teruskan lagi dengan mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 4. Kita masuk topik yang baru iaitu unit yang ke-6 Reka Bentuk Pengaturcaraan, Standard Kandungan, Asas Pengaturcaraan, Standard Pembelajaran 6.1.1 menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan aturcara dalam perkakasan harian. Objektif pada hari ini, murid dapat menyatakan maksud pengaturcaraan dan kegunaan aturcara dalam perkakasan harian. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 76 hingga 79. Reka bentuk pengaturcaraan. Arif dan Yau mengisi masa lapang dengan bermain permainan video setelah selesai mengulang kaji pelajaran. Adik-adik Arif asyik memerhatikan gelagat mereka. Ni. Kamu suka main video kan? Kamu tahu tak macam mana video game tu ataupun permainan video game dalam handphone kamu main tu macam mana ianya berfungsi? Sebenarnya ianya berfungsi menggunakan atur cara komputer. Tengok. Dia kata, hebat betul orang yang mencipta permainan ini. Bagaimanakah cara mereka mencipta permainan ini ya? Ceritakan pengalaman kamu bermain permainan video. Bagaimanakah cara permainan tersebut dihasilkan? Suatu hari nanti, aku ingin menjadi pengaturcara komputer. Ya betul. Kalau kamu bijak dalam mengaturcara komputer, kamu boleh menghasilkan permainan video yang orang lain boleh main. Dan daripada situ, kamu boleh dapat punca pendapatan. Kalau kamu perhatikan betul-betul main game. Game yang senang-senang pun sebenarnya dia menggunakan aturcara komputer, iaitu susunan set arahan yang perlu kita lakukan. Okey. Kalau kamu tengok apa dia sebenarnya asas pengaturcaraan. Kalau kamu perhatikan dalam keliling kamu, perkakas-kasan di sekeliling rumah kamu, dalam rumah kamu saja, sebenarnya kebanyakannya menggunakan pengaturcaraan komputer untuk fungsi yang tersendiri. Betul tak? Okey, yang pertama sekali jam digital lah. Kamu tengok jam digital sendirilah. Ataupun jam loceng. Kan? Atau cara komputer dalam jam digital membolehkan kita melihat masa dan dapat mengaktifkan bunyi penggera. Biasa jam loceng kamu lah kan. Tiba pukul 6 terus bunyi. Ting, suruh kamu bangun. Kan? Apa lagi selain itu? TV, television. Television sekarang smart TV. Daripada TV pun, kamu boleh tengok TV, kamu boleh aplikasi internet, boleh dengar radio dan macam-macam lagi. Kita terbayangkan dulu TV yang satu tu cuma just untuk tengok TV je. Menonton televisyen saja. Tapi sekarang, daripada menonton televisyen saja, kamu boleh akses internet. Boleh tengok YouTube. Okey, boleh dengar radio. Apa lagi yang kamu boleh tengok kat situ? Macam-macam boleh sekarang dengan adanya atur cara dalam komputer. Seterusnya, alat kawalan jauh. Alat kawalan jauh pun sebenarnya dalam tu ada atur cara komputer yang membolehkan kita mengawal televisyen daripada jauh. Tak semestinya TV lah. Remote control TV, apa lagi? Aircon punya alat kawalan jauh. Kereta kontrol kamu gunakan alat kawalan jauh. Sebenarnya dalam tu dah ada sistem atau cara komputer yang boleh kita kontrol pada jauh, ada jarak dia. Kat situ dia kita gunakan daripada atau cara komputer. Penyaman udara. Penyaman udara apa? Kamu tengok fungsi dia. Penyaman udara boleh membantu menetapkan suhu bilik serta melaraskan suhu bilik yang bersesuaian secara automatik. Itu fungsi atau cara komputer dalam penyaman udara. Okey, mesin basuh. Memasukkan set arahan ke dalam mesin basuh. Itu cara komputer. Kalau kamu tengok dalam mesin basuh boleh apa? Kesan berat dengan muatan. Menentukan cara basuhan kamu nak basuh ringan heavy ke kan? Selimut ke kan? Lepas tu memulakan basuhan, menamatkan basuhan. Ada juga setengah mesin basuh yang boleh keringkan sekali. Itu semua daripada atur cara kamu tekan on, dia akan berfungsi. Dia punya atur cara dalam tu dia akan bergerak je. Lepas tu kamu tekan stop. Bila dia stop, dia akan stop. Kamu angkat je baju tu. Itu sebenarnya dia adalah disetkan dalam satu atur cara komputer. Apa lagi?
periuk nasi. Periuk nasi pun di rumah pun menggunakan atur cara komputer. Kalau kamu jangan fikir, cikgu, komputer kan komputer yang kita buat apa? Assignment tu, desktop tu, laptop tu komputer. Itulah, itu dia punya nama dia. Tapi yang kita gunakan sekarang ialah perisian dia, pengaturcaraan tu. Atur cara dalam tu yang kita namakan sebagai atur cara komputer. Periuk nasi pun sama fungsinya. Mengesan berat air dan beras, menentukan masa memasak, memulakan pemanas, mematikan pemanas. Itu adalah pengaturcaraan komputer. Kita set dia dalam atur cara komputer. Bagaimana pula dengan ketuhar gelombang mikro? Bagaimana ianya berfungsi? Cuba kamu terangkan, senaraikan. Kamu fikir macam mana ketuhar gelombang mikro berfungsi? Bagaimana cara elektrik berfungsi yang berada di sekeliling kamu? Bagaimana setrika berfungsi? Apa sebenarnya atur cara komputer? Okey, atur cara komputer sebenarnya ialah urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Atur cara membolehkan data diproses oleh komputer. Itu maksud atur cara komputer. Maksudnya adalah arahan berkod dalam perkakasan elektrik. Contoh tadi cikgu dah terangkan periuk nasi. Apa dia? Pertama dia punya urutan dia ialah urutan untuk periuk nasi tadi apa? Kalau kamu perhatikan tadi, menentukan berat nasi dan air, kemudian menghidupkan pemanas dan juga mematikan pemanas. Itu adalah atur cara komputer set dia secara ringkas. Kan? Kalau mesin basuh tentukan berat, tentukan cara basuhan, mulakan basuhan, menamatkan basuhan. Itu adalah set arahan atur cara komputer, tapi dia dalam bentuk kod, bukan dalam bentuk tulisan. Kod atur cara komputer maksudnya dalam bahasa komputer. Apa pula yang dimasukkan dengan pengaturcaraan? Pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Itu beza pengaturcaraan dan juga atur cara komputer. Ingat, pengaturcaraan ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Tetapi atur cara komputer ialah urutan. Ingat beza dia. Atur cara komputer urutan arahan berkod dalam perkakasan elektrik dan membolehkan data diproses oleh komputer. Tetapi pengaturcaraan pula ialah set arahan yang mengarahkan komputer melakukan suatu tindakan. Okey, cikgu harap faham apa maksud pengaturcaraan dan juga atur cara komputer. Di sekeliling kamu pun kamu nampak ada pelbagai perkakasan yang elektrik yang menggunakan atur cara komputer. Kepentingannya dengan adanya atur cara komputer, kamu boleh jimat masa, jimat tenaga, betul tak? Kalau sebelum ni kamu nak basuh kain, gunakan tenaga tangan kamu, basuh, makan masa 1 jam, 2 jam untuk basuh pakaian. Tetapi sekarang kamu gunakan mesin basuh, ambil mesin basuh, letak dalam mesin basuh, hanya mengambil setengah jam juga mungkin. Tapi kamu boleh buat kerja lain. Sambil basuh, kamu boleh memasak, boleh mengemas rumah. Itu kepentingan pengaturcaraan komputer. Yang pertama, menyimbankan masa dan tenaga. Kedua, memudahkan kerja kamu. Banyak kerja nak tumbuk, nak masak kan. Contoh kamu blend je bawang tu. Tak perlu lagi nak tumbuk. Kan, mudahkan. Itu memudahkan pengaturcaraan komputer. Kepentingan pengaturcaraan komputer. Okey, kita akan teruskan lagi pada 2 minggu lagi dengan tajuk seterusnya. Kita akan lebih faham apa pula bagaimana cara kita nak buat atur cara komputer. Baiklah, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.